Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, bertemu kembali bersama saya Puan Siti Sarah Ayub, guru sains anda. Semoga semuanya sihat walafiat bersama dengan di samping keluarga masing-masing. Baik pelajar, di akhir pengajaran saya pada hari ini, saya mengharapkan agar pelajar dapat membezakan organisma dengan kekunci dikotomi berdasarkan ciri-ciri sepunyanya serta mencirikan kumpulan taksonomi utama. Okay, ciri-ciri sepunya ni maksudnya kita mencirikan organisma tersebut mengikut ciri yang sama dengan apa yang ada pada organisma tersebut. Okay, mengapakah organisma perlu dikelaskan? Okay, organisma ni perlu dikelaskan bagi memudahkan kita melakukan kajian. Sekiranya kita jumpa satu organisma yang kita tak tahu di kategori apa, jadi kita tengok berdasarkan ciri sepunya yang dia ada. Contohnya katakan kita terjumpa organisma X, badan dia berbulu. So kita tengok ciri haiwan apa berbulu. Berbulu tu kategori mamalia. Jadi kita boleh kelaskan organisma X tu kepada kelas mamalia. Okay, selain itu juga dia memudahkan kita untuk membuat rujukan bagi semua pihak di pelbagai peringkat. Okay. Sistem pengelasan organisma ini kita kelaskan mengikut ciri sepunyanya. Contoh kalau ciri sepunya jantina, ada jantina lelaki, ada jantina perempuan. Okay. Ataupun dari aspek berparuh. Ada haiwan ada paruh, ada haiwan tiada paruh. Okay, haiwan boleh pengelasan haiwan haiwan boleh dikelaskan kepada dua iaitu vertebrata dan juga invertebrata. Okay, vertebrata sebagai contoh adalah harimau kumbang kerana dia mempunyai sistem sokongan dalam badan dia yang mana dia ada tulang belakang. Okay, ikan juga adalah vertebrata kerana dalam badan dia ada tulang yang menyokong badan dia untuk bergerak. Manakala invertebrata adalah haiwan yang tiada tulang belakang. Maksudnya dia perlukan support daripada luar untuk dia bergerak. Sebagai contoh udang ni ada rangka keras dekat luar ni untuk membantu dia bergerak. Begitu juga dengan siput. Okey. Okay, invertebrata pula adalah haiwan yang tiada tulang belakang. Invertebrata ini kita boleh kelaskan dia kepada haiwan tanpa kaki, okay, dan juga haiwan berkaki. Okay. Haiwan tanpa kaki juga kita boleh kelaskan dia kepada dua bahagian, iaitu badan tanpa segmen dan juga badan bersegmen. Badan bersegmen ni maksudnya pada badan ni kita boleh tengok ada garisan-garisan pada badan dia. Okay. Tapi dia ni tak ada tulang belakang dia invertebrata. Dan kategori invertebrata berkaki pula ada yang 3 pasang kaki dan ada juga yang lebih daripada 3 pasang kaki. Okay, invertebrata tanpa kaki, ada dua kategori di bawah invertebrata tanpa kaki iaitu haiwan yang tanpa segmen dan juga badan dia bersegmen. Okay, badan tanpa segmen contohnya span, buran, planaria dan juga siput. Okay. Manakala haiwan invertebrata badan bersegmen contohnya cacing tanah, cacing pita dan juga lintah. Manakala invertebrata berkaki, kita biasanya dia mempunyai badan bersegmen dan juga mempunyai rangka luar. Rangka luar ni maksudnya kulit yang keras lah yang menyokong badan dia. Sebab dia tak ada tulang belakang, jadi dia ada rangka luar yang hadir pada diri dia membantu dia untuk bergerak. Okay, invertebrata berkaki ni kita boleh kelaskan dia kepada invertebrata 3 pasang kaki ataupun lebih daripada 3 pasang kaki. Okay, haiwan yang mempunyai 3 pasang kaki adalah semut, kupu-kupu, dan juga lipas. Manakala lebih daripada 3 pasang kaki sebagai contoh belangkas, lipan dan juga kala jengking. Okay, vertebrata adalah haiwan yang mempunyai tulang belakang. Okay, vertebrata ni kita kelaskan kepada 5 kelas. Okay, yang pertama adalah ikan. Okay, kelas yang kedua adalah amfibia. Yang ketiga reptilia. Yang keempat burung. Dan kemudiannya kelas yang kelima adalah mamalia. Okay, cikgu percaya awak dah belajar benda ni masa sekolah rendah kan? So ini kita refresh balik apa yang awak belajar dululah. Okay.
Okay, kita tengok dari aspek ciri-ciri apa yang ada pada ikan. Okay. Ikan ni dia mempunyai ciri sepunyanya iaitu poikiloterma. Apa dia poikiloterma? Poikiloterma ni organisma itu mempunyai suhu badan yang berubah-ubah. Okay, dia ikut suhu persekitaran dekat mana dia tinggal. Okay, sebagai contoh kalau dia duduk dekat dalam air sejuk, okay, dia akan regulate temperature dia akan ubah suhu badan dia supaya dia panas, okay, supaya dia boleh adapt dengan suhu tersebut. Okay, kalau dia berada di kawasan air yang panas, so dia akan regulate temperature dia untuk jadi sejuk dan juga boleh bertahan pada suhu tersebut. Okay. Badan dia dilitupi oleh sisik yang keras dan juga berlendir. Okay, ada sirip, okay, ada juga ekor. Tu ciri yang jelas lah. Maksudnya kalau kita jumpa haiwan, ada sirip, ada ekor, so dia kategori ikan. Okay, dia bernafas gunakan insang, okay, dan juga dia bertelur serta melakukan persenyawaan luar. Awak dah belajar kan masa tingkatan 1. Persenyawaan luar ni maksudnya gamet jantan dan gamet betina itu bergabung di luar badan ataupun dia memerlukan medium lain untuk persenyawaannya. Ya, bagi amfibia pula, ya, ciri sepunya bagi amfibia adalah poikiloterma, okay, yang mana suhunya adalah suhu yang berubah mengikut suhu persekitaran. Okay, badan dia dilitupi oleh kulit yang lembap, okay, kemudian dia boleh hidup di dua alam ataupun hidup di darat dan juga hidup di dalam air. Ketika amfibia masih kecil, okay, dia bernafas menggunakan insang, dan apabila amfibia itu dewasa, dia menggunakan peparu dan juga kulit yang lembap untuk respirasi. Okay. Kemudian menghasilkan telur yang berlendir dan tidak bercengkerang dan melakukan persenyawaan luar. Contohnya adalah salamander, okay, ni, kodok dan juga katak. Okay, manakala reptilia adalah haiwan yang mempunyai ciri poikiloterma, menghasilkan telur yang bercengkerang, bernafas melalui peparu, bersisik dan berkulit keras, contoh macam ular lah, dan juga kura-kura tu, melakukan persenyawaan dalam. Okay, burung pula mempunyai ciri homeoterma. Homeoterma maksudnya organisma tersebut mempunyai suhu badan yang tetap, okay, tidak berubah lah. Okay, badan dilitupi oleh bulu pelepah, okay, bulu dan juga mengekalkan suhu badannya. Untuk mengekalkan suhu badan, dia ada bulu pelepah. Bulu pelepah ni kalau kita tengok dia ada bulu-bulu kat luar ni lah. Burung, ayam, itik, tu kita panggil dia ada bulu pelepah. Okay. Bernafas menggunakan peparu, okay, mempunyai sayap ataupun kepak bagi membantu burung tersebut terbang. Bagi mamalia pula, okay, haiwan tersebut mempunyai ciri sepunya iaitu homeoterma, maksudnya suhu badan dia tetap, okay, tidak berubah mengikut persekitaran. Badan dilitupi oleh bulu ataupun rambut. Kalau burung tadi ada bulu pelepah, kalau mamalia ada bulu atau rambut. Contoh paling mudah kucing lah kan. Okay, kita panggil bulu atau rambut, kita tak panggil bulu pelepah. Okay, gajah pun ada rambut, okay, ada bulu dia dekat bahagian atas dia. Siapa yang pernah pegang gajah lah. Okay, bernafas melalui peparu, melakukan persenyawaan dalam, maksudnya gamet jantan dan gamet betina bersatu dalam badan betina, melahirkan dan juga menyusukan anak. Okay. Cikgu ada satu soalan. Tenggiling tu kategori apa? Okay, tenggiling ya. Boleh jawab nanti. Okay, kita lihat pada pengelasan tumbuhan. Okay, tumbuhan boleh dikelaskan kepada tumbuhan tidak berbunga dan juga tumbuhan berbunga. Okay, tumbuhan tidak berbunga, okay, adalah tumbuhan yang membiak, biasanya menggunakan spora. Okay. Tumbuhan tidak berbunga kita boleh kelaskan kepada lumut, okay, paku pakis dan juga conifer. Okay. Lumut, kita tengok ciri lumut, dia membiak menggunakan spora dan juga mempunyai dia bukan vaskular. Okay. Vaskular ni maksudnya akar dia lah. Okay. Paku pakis membiak menggunakan spora dan juga ada vaskular, ada sistem akar dia. Okay. Conifer membiak dengan spora
Okay, dan juga mempunyai vaskula. Okay, kita tengok dari segi pengelasan tumbuhan berbunga. Okay, tumbuhan berbunga ni kita biasanya dia membiak itu dengan adanya cotyledon, dan kita boleh bezakan dari aspek cotyledon lah. Cotyledon ni biji benih. Okay, sekiranya biji benih dia satu, kita panggil dia sebagai mono. Mono ni satu. Okay, kalau biji benih dia dua, maksudnya kalau kita boleh kopak biji dia tu jadi dua bahagian, kita panggil dia sebagai dicotyledon ataupun bilangan cotyledon dia sebanyak dua. Okay. Akar bagi tumbuhan monocotyledon ni dia berakar serabut. Okay, kita tengok dekat bawah ni akar dia serabut. Okay. Akar bagi tumbuhan dicotyledon dia ada akar teras, akar tunjang dia tu. Okay. So dia ada akar tunjang. Daun bagi monocotyledon, urat daun selari. Kita tengok dia ada satu arah je. Contohnya pokok pisang, pokok kelapa. Okey, corak daun dia selari je. So dia adalah tumbuhan monocotyledon. Daun berurat jejala ni dia ada urat dekat daun dia tu, ada urat yang tak tentu hala daun dia tu. Okey, corak daun dia tu kita panggil urat daun berjejala. So dia adalah tumbuhan dicotyledon. Kebanyakan pokok berbatang lembut, okey, senang patah, okey. Contoh pokok padi, pokok jagung. Dicotyledon ada batang yang keras. Okey, dan juga berkayu. Contohnya pokok tomato dan juga pokok durian. Okey, kekunci dikotomi. Apa dia kekunci dikotomi? Kekunci dikotomi ni adalah satu cara macam mana ahli biologi nak kelaskan satu organisma itu secara sistematik berdasarkan ciri sepunya yang ada pada organisma tersebut. Okey, sebagai contoh, kita ada 5 jenis haiwan di sini. Okey, ikan bawal, ayam, singa, katak dan juga ular. Okey, Poikiloderma. Poikiloderma ni maksudnya suhu badan dia adalah mengikut persekitaran. Dia dimiliki oleh apa dia? Ikan, okey. So kita tengok lagi apa Poikiloderma tadi? Katak, okey, dan juga reptilia. Okey, kita tengok Poikiloderma pergi ke nombor 2. Kita tengok nombor 2. So antara ikan tadi, okey, dengan amfibia tadi dan juga ular, dia bersisik. Okey, bersisik. So bersisik ni sama ada dia ikan ke dia ular. Pergi nombor 4, dia kata tidak mempunyai insang. So antara ikan dengan ular, yang tak mempunyai insang hanyalah ular. Jadi ularlah ciri bagi yang dicari tadi. Okey. Ataupun kita tengok Homoeoterma. Homoeoterma ni ada ciri pada mamalia dan juga burung. Okey. Pergi ke nombor 3. Nombor 3 dia kata tidak berbulu pelepah. So antara tidak berbulu pelepah adalah mamalia je lah. Burung berbulu pelepah. Jadi ciri bagi 3A ini adalah ciri mamalia. Dalam gambar raja ni mamalia adalah singa. So jawapan dia singa. Okey, berbulu pelepah adalah burung. Dalam gambar ni kategori burung adalah, kelas burung adalah ayam. Okey. Tidak bersisik. Okey, tidak bersisik. Maka di antara Poikiloderma tadi yang tidak bersisik adalah amfibia. So kataklah jawapan dia. Okey, boleh? Poikiloderma yang mempunyai insang, okey, ikan. Okey. So ikan bawal. Okay, kita tengok contoh seterusnya, iaitu kekuci dikotomi tidak berbunga. Tumbuhan tidak berbunga, dekat sini yang tidak berbunga adalah Machanthia species, paku pakis dan juga Genitum species. Okay, pergi tengok nombor 2, tanpa vaskula. Tanpa vaskula ni ciri bagi lumut. Okay, so Machanthia species lah. Okay, dia adalah kategori lumut. Mempunyai vaskula adalah ciri bagi paku pakis dan juga conifer. Okey, pergi nombor 4. Nombor 4 dia kata tidak menghasilkan biji benih. Okey, so paku pakis sebab dia membiak menggunakan spora. Menghasilkan biji benih? Okey, Genitum species. Okey, daripada tadi tu. Yang kita pecahkan daripada tumbuhan tanpa dengan vaskula tadi. Okey, kita tengok tumbuhan berbunga. Pilihan yang ada jagung dengan bunga matahari. Dia kata pergi nombor 3. Nombor 3 dia kata monocotyledon. Monocotyledon ada satu biji benih. Antara matahari dengan pokok jagung monocotyledon. Jadi pokok jagung. Dicotyledon, pokok bunga matahari daripada organisma di atas yang diberi. Okey, jelas ya?
So setakat tu hari ni kita belajar untuk pengelasan organisma haiwan dan juga tumbuhan.